Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sir. Okey, macam lepas ni mungkin korang boleh perasan lah kalau minggu semalam korang ada BI kan dalam setengah jam kan teacher masuk kan. Macam hari ni saya masuk dengan korang pula lambat. Semalam saya masuk dengan form 4 lambat setengah jam, hari ni saya masuk dengan korang lambat setengah jam pula. Maksudnya teacher akan gunakan waktu tu setengah jam tu lah untuk buat penerangan sedikit mengenai bahasa Inggeris. Kelas korang lah, penerangan maksudnya ulasan sikit lah atas kerja yang korang dah buat minggu lepas. InsyaAllah akan cuba dilakukan tiap-tiap minggu jika tak ada apa-apa aral. Jadi standby je lah. Semua tu akan berlaku dengan terkejut-terkejut. Okey. Sekali lagi seulang dan saya dah banyak kali cakap, bahasa Inggeris adalah satu subjek yang korang wajib lulus. Bukan setakat wajib lulus, korang kalau nak dapat peluang belajar yang baik nanti di IPPA sama ada matrix, universiti, diploma, asasi, politeknik, korang kena pastikan bahasa Inggeris korang sekurang-kurangnya dapat B. Okey. Dan sepasti sekarang ni pun korang kerja sekolah pun tak banyak kerja bahasa Inggeris, terutamanya kerja karangan, betul tak? Betul tak? Karangan, ada dapat kerja karangan bersekolah? Tak ada sangat. Tak ada sangat. Kalau ada, cek ke tidak? Diperiksa ke tidak? Kan? So beruntunglah kalau teacher dah bagi kerja dan teacher check. Jadi korang tinggal buat dan check. Teacher check. Jadi pastikanlah kerja tu peluang tu digunakan dengan sebaik-baiknya. Setakat ni pun memang 14 tahun setengah teacher ajar tuition untuk subjek bahasa Inggeris pun yang siapa yang tuition dengan setengah teacher tak pernah lagi lah ada yang gagal. D pun tak pernah. D pun tak pernah. Paling teruk yang pernah dapat ialah C dalam SPM. Maksudnya C ni pun asalnya, budak yang dapat C tu pun asalnya dia biasa gagal bahasa Inggeris. Biasa kat sekolah gagal memanjang. Tapi SPM dapat C. Nampak? Maksudnya latihan untuk bahasa Inggeris dan pembetulan yang diberi merah-merah tu penting untuk korang jadikan dia sebagai panduan untuk korang jawab dalam SPM nanti. Maksudnya bukan kita boleh buat perfect dalam SPM nanti tapi kita dapat kurangkan kesalahan. Okey, jadi sentiasa standby lah kalau kelas teacher tu. Okey. Alright, jom kita habiskan juga hari ini matrix walaupun dalam masa 1 jam yang ada ni kita cuba habis sebanyak yang boleh sebab minggu depan kita nak buat yang baru pula. Okey, masihkah korang ingat yang mana satu lajur, yang mana satu baris? Okey, betul tak yang segariskan warna merah ni adalah baris? Betul. Yang ni lajur betul Okey. Kalau dalam komputer tu kalau korang tengok kat words tu ada column, betul tak? Column. Okey. Okey, itu. So, tentukan peringkat matrix bagi matrix C. Alamak, apa darab apa ya? Lajur darab baris ke baris darab lajur? Lajur darab baris kan? Baris darab lajur. Baris darab lajur. Bermaksud ini matrix 3 darab 2. Ini matrix 2 darab 1. 1, 2, 3. 1, 2. Tentukan peringkat matrix bagi C. Okey. Macam mana korang tahu matrix tu boleh didarab atau tidak? Tampak tak bagi syarat ni? Matrix tu maksudnya boleh darab. Macam mana korang tahu dia boleh darab atau tidak? Korang tengok 3
darab 2 matriks A tadi. Lepas tu 2 darab 1 adalah matriks B. Yang korang kena pastikan di tengah-tengah dia adalah sama. Sama kan? Okey. Bermaksud jawapan nanti korang akan dapat matriks 3 darab 1. Ujung dengan ujung. Okey. So peringkat matriks untuk C iaitu matriks 3 darab 1. Okey. Seterusnya. Hitungkan nilai P jika penentu matriks D ialah kosong. Penentu matriks D adalah kosong. Apa maksud penentu matriks D adalah kosong? Bermaksud penentu matriks D adalah kosong. Hitung matriks P jika penentu matriks D adalah kosong. Cuba tengok jawapan belakang apa dibagi. Siapa simpan jawapan? Tengok siapa ada buku teks tu, tengok jap. Jawapan belakang dibagi apa tu? Negatif 6 sir. Negatif 6. Dia bagi jawapan negatif 6. Apa makna dia tu? Hitungkan nilai P jika penentu matrik penentu dia adalah kosong. Dia bagi jawapan negatif 6. Dia bagi negatif 6. Penentu matriks D ialah kosong. Saya pun terlupa lah apa pula ni punya ni 1001 bukan kan? Darab P. Siapa ingat? Saya lupa lah. Itu yang AB tolak BC bersamaan kosong. AB AD Tolak BC bersamaan kosong. tolak DC sama dengan kosong. AB tolak BC bersamaan kosong. AB bola. AD. Tadi saya tu buat D. AD tolak BC. BC bola Ha. sama dengan kosong. Baik. D ada. Oh, dia nak guna yang atas sekali ke? Oh lah. Maksudnya dia nak guna yang atas sekali lah juga ni. Okey, tak apa. Ini biarkan dulu. Sebab nanti nak buat darab-darab yang atas ni juga kan, betul? Okey. Tak ada ke? Macam mana buat? Saya lupa. Lama tinggal saya lupa. Itu Dia punya 4. lekong. Okey, ulang balik. Itu 4. Oh, okey, kejap. A, B, C, D. Betul? Betul Betul. So 4 darab 3. Okey, rasa dah ingat dah. Okey. Bila ingat pula. Jadi negatif 2 P sama dengan kosong, betul? So 12 tambah 2B sama dengan kosong. So 2P sama dengan negatif 12. So P sama dengan negatif 12 bahagi 2 sama dengan negatif 6. Betul? Betul, sir. Sorry lah, hilang ingatan pula. Alright, okay. Kalau saya terlupa tu tolong ingatkan saya lah ya. Okay, tunjukkan ni sama dengan 3E. Maksudnya kalau korang tambah, dia juga sama dengan hasil darab. Maksudnya kalau tambah tu korang buat macam ni. So, negatif 1, 5, okay, 2, 4, tambah negatif 1, 2, 5, 4, tambah negatif 1, 2, 5, 4.
Okey, kalau korang ringkaskan dia akan jadi -1 tambah -1 tambah -1. 2 tambah 2 tambah 2. 5 tambah 5 tambah 5. 4. Okey. Ya. Okey, 4 tambah 4 tambah 4. So ni dapat -3, 6, 15, 12. Okey, kalau korang tengok 3E tu 3 darabkan dengan -1, 2, 5, 4. Maksudnya kalau darab dia akan jadi 3 darab -1, 3 darab 2, 3 darab 5, 3 darab 4. Bermakna nanti bila korang darab, korang akan dapat jawapan seperti yang di atas ni. Okey. Itu senang je ya. Okey, seterusnya untuk nombor 5 ni, kita nak tuliskan persamaan linear serentak dalam bentuk matriks. Okey, tapi dia tak suruh tulis jawapan ya. Dia cuma minta tulis dalam bentuk matriks saja. Okey, nanti kita akan gunakan kemudian. So, yang ni kita tulis balik, dia akan jadi M tolak 4N sama dengan 3. Okey, susun balik. Yang ni pula dia akan jadi 3M tambah 2N sama dengan 2. Okey, kalau tulis dalam bentuk persamaan serentak bentuk matrik, dia akan jadi M tu jadi 1, N tu jadi -4, lepas tu ni 3, ni 2, lepas tu M, N sama dengan 4, 0. Okey. Nah, ni benda biasa So semua boleh faham tu? Sir, Ya. kenapa 40 bukan 32? Sorry. 32. Apalah. 32 Betul Apa mengarut. Okey. Dah Alright. Okey, itu kita dah tengok bahagian kefahaman. Maksudnya saya tak apa nak faham. Okey, kita tengok bahagian mastery. Jom kita buat satu persatu. Okey, yang nombor 6 tu dia bagi GH sama dengan HG. Bermakna G 4, 1, R2. Lepas tu dia bagi 1, -1, 3, S. Lepas tu HG pula 1, 3, -1, S. Lepas tu 4, R, 1, 2. Okey. So, apa berlaku? Okey, tengok betul-betul susunan color tu yang ni kena faham betul-betul yang hasil darab matrik. Okey. 4 darab 1 tambah 3 darab R. Ataupun R darab 3 ni. 4 darab 1. Salah. Terbalik. 4 darab 1 tambah R darab -1. Okey. Darabkan dengan laju yang pertama dulu. Lepas tu 4 darab 1 tambah darab 1 juga. 4 darab 3 tambah R darab S.
Maksudnya yang 4 ni mula-mula kita darabkan ni dulu untuk dapatkan yang ni. Lepas tu 4 tolak R ni darabkan dengan ni pula untuk dapatkan yang ni. Okay, next. Yang ni darab yang ni dulu. So, 1 darab 1 tambah 2 darab negatif 1. Lepas tu 1 darab 3 tambah 2 darab 5. Okey. Kita buat sebelah pula. Okey. Bukan Yang ni S dulu. ke sir? Oh, S. Sorry. S. Yes. S. Tulis 5 pula. Okey. So, 1 darab 4 tambah 3 darab 1. Okey, yang bawah pula Negatif 1 darab 4 tambah S darab 1. Okey, yang ni dengan yang ni pula. 1 darab R tambah 3 darab 2. Yang bawah ni pula negatif 1 darab R tambah S darab 2. Okey, sekarang kena ringkaskanlah. Okey, ini akan jadi 4 tolak R. Ini 12 tambah RS. Ini jadi 1 tolak 2. Ini jadi 3 tambah 2S. Okey, seterusnya yang ni 4 tambah 3. Lepas tu negatif 4 tambah S. Ni R tambah 6. Okey, lepas tu negatif R tambah 2S. Okey, sekarang kita nak cari nilai R dengan nilai S kan. Okey, korang boleh bandingkan lah. Contoh kalau saya ambil ini, padanan dia ialah ni kan. Okey, jadi 4 tolak R sama dengan 4 tambah 3. So 4 tolak R sama dengan 7. So negatif R sama dengan 7 tolak 4. R sama dengan negatif R sama dengan 3. So R sama dengan negatif 3. Okey, next. S pula. Okey. 1 tolak 2 sama dengan negatif 4 tambah S. Okey, ini jadi negatif 1, negatif 4 tambah S. So negatif 1 tambah 4 sama dengan S. So S sama dengan 3. Okey, nak confirmkan balik korang punya jalan kerja, ambil salah satu. Contoh saya ambil yang ni ke. So dia akan sama dengan ni. Okey. So 12 tambah RS sama dengan R tambah 6. So 12 tambah negatif 3 darab 3 sama dengan R tadi negatif 3 tambah 6. So 12 tolak 9 sama dengan 3. Betul tak kiri kanan tu 3 sama dengan 3? Okey, yang bawah ni hanya untuk confirmation sahaja. Tapi jawapan di atas yang ini. Okey, ada nak tanya apa-apa?
Ada yang nak tanya apa-apa? Kalau tidak saya teruskan nombor 7 pula. Tak ada, sir. Tak ada. Tak ada boleh faham Okey, jom tengok nombor 7 pula. Okey, nombor 7 tu dia ada tulis I tu Alamak. Okey. I tu stands for matrix identity. Okey. So A, B sama dengan I. Jadi A dia ialah 4, negatif 3, 2, 1. Ni B. So I tu adalah matrix identity 1, 0, 0, 1. Okey. Maksudnya korang nak bawakan ni ke sebelah, dia akan jadi A, B, C, D. Okey. Jadi korang kena tulis formula dia dulu iaitu songsangan dia AB tolak BC sama dengan DA negatif B negatif C. Okey, barulah korang letak 1, 0, 0, 1. Okey, matrix identity bila korang darab korang akan dapat jawapan yang sama. Bermakna tak payah darab lah. Okey. Jadi 4 darab D iaitu 1 tolakkan dengan negatif 3 darab 2. Okey, D dia ialah 1, A dia ialah 4, negatif 3 tu jadi positif 3, 2 tu jadi negatif 2. So 1, 0, 0, 1. Tak perlu darab, korang akan dapat jawapan yang sama matrix identity. So korang dapat 1/10. AD 4 tolak 6. 1/10 darab 1, 3, negatif 2, 4. Cek 4 negatif 6, betul lah. Okay. So, kalau korang darab balik, korang akan dapat 1/10, 3/10, negatif 2/10, 4/10. Jadi korang tinggal kecilkan sahaja. Jadi korang akan dapat jawapan 1/10. 2/10 tu boleh kecilkan jadi 1/5. 3/10 tak boleh kecilkan. 4/10 dapat 2/5. Betul jawapan belakang dia bagi ni? Betul, sir. Betul Okey. Ada nak tanya tak? Tidak, saya teruskan lagi. Tak ada. Tak ada Ada. Okey. Kita tengok nombor 8. Okay, nombor 8 dia dah bagi syarat dia iaitu 0.8P tambah 3Q sama dengan R. Jadi apa korang perlu buat, letaklah dulu 0.8
Okey. P dia ialah 10, negatif 5, negatif 2, 1, 0, 2Z tolak 3 tambah Q 1 Y 0.2 negatif 1/3 8 negatif 1. Lepas tu R 11 negatif 25 Y tambah 6X 24 negatif 0.2 9. Okey. Sebenarnya kita boleh pilih je, tak perlu nak buat semua. Okey. Contoh kalau kita pilih Y. Okey, tak apa, saya ringkaskan dulu. Dia akan jadi 0.8 darab 10. 0.8 darab negatif 5. 0.8 darab negatif 2. 0.8 darab 1. 0.8 darab 0. 0.8 darab 2Z tolak 3. Okey, yang 3 tu pula 3 darab 1, 3 darab Y, 3 darab 0.2, 3 darab negatif 1/3. Okey. 3 darab 8, 3 darab negatif 1. Okey, tutup. Okey, 11 negatif 25 Y tambah 6X negatif 0.2 24 9. Alright. Okey, kita pilih dulu yang mana kita perlukan. Contohnya Y. Yang biru ni Y. Bermakna 0.8 darab negatif 5 tambah 3Y sama dengan negatif 25. Okey. Farah, tolong habiskan yang tu. Yang sebar tulis biru tu. Okey, tu Farah buat. Farah? Yes, sir. Okey, buatkan yang ni dulu sebab kalau tidak kita tak boleh cari yang tu pula. X. Okay. Alright. Yang ni pula, okey, sementara Farah buat tu kita buat yang Z. Alright. So 0.8 2Z tolak 3 okey tambah 3 darab negatif 11 sama dengan 9. Okey, ni kena darab 0.8 darab 2 kita dapat berapa 1.6 1.6Z 0.8 darab 3 2.4 tolak 33 sama dengan 9. Farah, habiskan Farah ni. Yang biru ni. Okey. So Farah tengah buat tu. Okey. Fatin boleh tolong sir buat yang hijau ni Fatin? Apa, sir? Yang hijau ni tolong buat. Okey, boleh? Selesaikan je, bukan tukar matematik, selesaikan je.
Fatin? Ya, sekejap. Tak apa, kalau salah nanti sebetulkan. Okey, Farah dah habiskan tu. Sementara tu kita tunggu Fatin. Okey, dia dapat Y. Jadi kalau kita nak cari yang X pula, kita akan pakai mana X? Okey, yang ni bermakna 0.8 darab negatif 2 tambah 3 darab 0.2 sama dengan Y tambah 6X. Okey, yang ni dapat negatif 1.6. Ini dapat 0.6. Okey, Y kita dah ada tadi. Negatif 7 tambahkan dengan 6X. Okey. Okey Aziz, habiskan yang tu Aziz. Boleh sir. Tambahkan dulu ni apa Fatin? Ni berapa tu? Yang tu 3 kan? Yang mana? Yang 33 tu. 3 je. Yang warna hijau. Kejap. 3 darab. Oh ya. Ni 3 je. Terover pula. Okey Fatin. (1.6Z). Pakai kalkulator negatif 2.4 tolak 3 dapat berapa Fatin? Okey, 9 tolak 5.4. Fatin tulis 9 dulu. 9 tolak 5.4. Fatin? 9 tolak 5.4. Okey, kita dapat 1 dah. Untuk Aziz dah dapat. Okey, 9 tolak 5.4. (3.6) ya. Okey. So Z sama dengan 3.6 bahagikan dengan 1.6.
2.25. Okey, betul Okey. Okey semua? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Baik, macam dengar suara Yusri tadi. Oh, Biasa. Dapat. mana engkau semalam BI? Tidur. Ah, tidur. Tapi Itulah. Z kat belakang 9. Apa? Kejap. Z jawapan kat belakang 9. Cuba cek apa yang salah. 9 tambah 5.4. Oh, sini negatif. Fatin. Saya pun tak perasan. Okey, ni 14.4 Betul? Betul? Betul. 14.4 bahagikan dengan 1.6. 9. Dia bagi jawapan apa? 9. 9. Betul dapat 9 betul? Dapat. Baik. Okey, itu je silap Hati-hati Sebab itulah kalau saya galakkan korang guna kalkulator. Tak payahlah nak ulang-ulang yang form 1 form 2 tu. Guna je kalkulator. Okey. Jom tengok nombor 9. Kita habiskanlah sampai nombor 11 kurang-kurangnya yang cabar ni. Saya rasa saya tak sempat lagi ni. Okey. Okey. Hitungkan F3 tu maksudnya F kuasa 3. F kuasa 3 tu maksudnya korang kena darab 3 kali. F kuasa 3. Boleh kuasa ataupun korang darab 3 kali. Benda yang sama juga sepatutnya korang akan dapat. Okey, jadi negatif 1, 2, 3, negatif 4. Okey, tak biasa jumpalah pula dia buat macam ni kan, tak proper. Kalau memang akan buat juga yang darab 3 kali tu. Nak menunjukkan dia adalah kuasa. Okey, tapi kalau ni tak penting ni biasa soalan paper 1. Okey, korang terus pakai kalkulator untuk cari jawapan. So yang ni korang akan dapat negatif 1, ni 8, ni 27. Negatif 64. Okey. Seterusnya, hitungkan matriks J jika, okey dia bagi dah tu. Korang kena cari terus. Iaitu F kuasa 3 tolak 5G sama dengan 12F per. Okey. So, F kuasa 3 tadi kita dah dapat tu. Negatif 1, 8, 27, negatif 64. Alright, tolak 5. G dia. G kita nak cari Okey, nanti ada pindah-pindah kat ni. Okey, sama dengan 12F iaitu negatif 1, 2, 3, negatif 4. Maksudnya korang akan darab setiap satu yang tu. Okey. Ringkaskan dulu. Negatif 1, 8, 27, negatif 64. Okey. Negatif 5G. Okey, itu kena darab setiap satu So dapat negatif 12, 24, 36, 48 negatif. Okey ya. Yang itu, yang sedarab itu bukan soal untuk tambah ke?
Mana? Kalau darat dia baris, darat laju, kan? Oh lah. Kenapa saya terlupa ya? Bukan boleh darat macam tu je kan? Sekejap. Kalau kuasa maksudnya kita kena darat 3 kali lah kan? Betul kan? Maksudnya korang tak boleh kuasa macam tu sajalah. Sekejap. Sekejap. Sebentar balik Sekejap. Okey, sebab ni kan F kuasa 3. So, F kuasa 3 tu maksudnya kita tahu F darab F darab F. Betul tak? Betul tak? Betul kan? Bermakna kita kena darat satu-satu, bukan boleh kuasa macam tu je. Okey, kita darat 2 dulu. Okey, bermakna negatif 1 darab negatif 1 tambah 2 darab 3. Pakai kurungan pun boleh Lepas tu negatif 1 darab 2 tambah 2 darab negatif 4. 3 darab negatif 1 tambah 3 darab 3. Kan 4 darab 3 Negatif 4 darab 3. Lepas tu 3 darab 2 tambah negatif 4 darab negatif 4. Okey, sekarang ringkaskan. 1 tambah 6, 7. Negatif 2 tolak 8. Negatif 10. Negatif 3 tolak 12. Negatif 15. 6 tolak 16 dapat negatif 10. Betul tak yang ni? Cuba cek saya darab sebuat tu. Betul tak? Betul tak hasil darab yang saya buat tu? Ini 1 darab 1, 2 darab 3, okey. Ini 1 darab 2, 2 darab negatif 4, okey. 3 darab negatif 1, negatif 4 darab 3, okey. 3 darab 2, negatif 4 negatif 4. So 1 tambah 6, 7. Negatif 2 tolak 8, negatif 10. Negatif 3 tolak 12, negatif 15. 6. Okey, betul lah kalau ikutkan saya buat ni. Ya. Yang 16 kan? 16 tambah 6, 22. Oh, positif. Ya, yes. So sini 22 buat tu. Dua sini kan? Okey betul
Betul Fatin nak cakap tu juga ke? Betul ya? Oh tak nak cakap tak. Saya tak habis kira lagi. Belum habis. Okey. Betul tadi ya? Siapa betulkan answer tadi? Husna ke Farah tadi? Saya tak dengar. Betul Okey. Alright, okey sekarang kita darabkan yang terakhir. Okey, 7 darab -1. Kalau nak bagi nampak buat kurungan lah kan. So -10 darab 3. Lepas tu 7 darab 2 tambah -10 darab -4. -15 darab -1 tambah 22 darab 3. Okey. -15 darab 2 tambah 22 darab -4. Okey, kali ni saya ringkaskan ya dulu bagi nampak, iaitu -7 tambah -30, 14 tambah 40. Okey, lepas tu 15 tambah 66. -30 tambah -88. Okey, jadi ni korang akan dapat -37, 54, -81, -118. Betul ke jawapan belakang dia ni? Betul sir. Betul Okey. Jadi saya nak ingatkanlah, jangan nanti bila korang jumpa yang ni korang pun letak kuasa 3 kat sini. Lepas tu habis salah. Okey? So hati-hatilah ya. Yang ni banyak makan masa kat sini je. Okey, tak apa, saya tuliskan jawapan kat sini dulu sebab saya nak guna nanti. Okey, so F kuasa 3 tolak 5G sama dengan 12F. So F kuasa 3 tadi kita dah dapat dah. -37, 54, 81, -118. Tolak 5G nanti kita cari. Okey, sama dengan 12F. Korang kena darablah setiap satu tu dengan 12. So 12 darabkan dengan -1, 2, 3, -4. Okey, ringkaskan. So korang dapat sini -12, 24, 36, -48. Okey. Saya pindahkan ini ke sana, yang ini ke sini sebab ni saya nak jadikan positif. Jadi apa berlaku? -37, 54, 81, -118 tolak -12,
36, 24, negatif 48. Okey, 5G. Okey, saya tulis balik. Negatif 37 tolak negatif 12. 54 tolak 24. 81 tolak 36. Negatif 118 tolak negatif 48. Okey, so negatif 37 tolak negatif 12 dapat berapa? Negatif 25, betul? Betul saya. Okey, 81 tolak 36 dapat 45, betul? Betul. Okey, lepas tu 54 tolak 24 dapat 30. Okey. Negatif 118 tolak 48 dapat negatif 70. Okey, maksudnya korang nak cari G, korang kena bahagikan setiap satu tu dengan 5. Bahagi 5. 30 bahagi 5. 45 bahagi 5. Negatif 70 bahagi 5. So, jawapan akhirnya korang akan dapat negatif 5, 6, 9, negatif 14. Okey, betul? Jawapan dia? Betul. Betul. Okay, jadi saya menjangkakan korang punya soalan SPM akan ada rumit-rumit sikit. Dia sebenarnya senang tapi akan ada rumit-rumit sikit. Kalau ikutkan buku teks baru ni lah. Sebab buku teks lama soalan dia macam senang-senang sikit. Ni macam dah ada rumit sikit kat situ. Tapi tak apa, kita buat je latihan nanti untuk persiapan tu. Okey. Nombor 10. Sempat tak? Sempat. Okey, saya habiskan je lah nombor 10. Okey. Oh, nombor 10 tu kena darab dulu ya. Okey, yang dua matriks tu korang boleh darab dulu. Iaitu 2 darab 4 tambah 2 darab Q. Lepas tu 2 darab negatif 6 tambah sekejap, 2 darab 4. Okey, ada salah 2 darab 4, lepas tu negatif 1 darab Q. Okey, lepas tu 2 darab negatif 6 tambah 2 darab Q. Okey, lepas tu 1 darab 4 tambah negatif 1, 4 darab negatif 1. 1 darab negatif 6 tambah 4 darab 2. Ataupun 2 darab 4 sama Okey. Ringkaskan 8 tambah negatif Q negatif 12
tambah 2Q. 4 tambah negatif 4. Negatif 6 tambah 8. Okey, 1 per P sama dengan 8 tolak Q. Negatif 12 tambah 2Q. Ni kosong 2. Okey. Sama dengan 1001. Okey, korang boleh ambil ini yang mana yang senang dulu, contoh untuk cari P. Maknanya 1 per P darab 2 sama dengan 1. So 2 per P sama dengan 1. Ni korang buat naik atas. So P sama dengan 2. Okey, kalau Q pula korang boleh ambil yang ni Okey. 1 per P darab 8 tolak Q sama dengan 1. Tadi P dah dapat 2. Okey, saya pindahkan ni ke sebelah jadi bahagi. 1 bahagi 1 per 2 korang akan dapat 2 So negatif Q sama dengan 2 tolak 8. Negatif Q sama dengan negatif 6. Q sama dengan 6. Betul tak jawapan dia? Betul tak jawapan yang saya bagi? Betul Alright. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, kalau tak nak tanya pun nanti tolong tengok ya video ni balik. Okey, saya nak habiskan satu lagi. Nanti admit kita rehatlah dulu 10 minit Admit pun yang minggu lepas pun kita masih ada tersangkut-sangkut lagi. Okey, jom tengok yang terakhir untuk hari ini. Okey, ini target untuk habis hari ini, kita kena habiskan. Okey, korang akan tulis balik dalam bentuk matriks iaitu dia terbalik yang ni jadi X tambah negatif X tambah 2Y sama dengan 5. Tulis balik semula. So dia akan jadi 1, 3, 2, negatif 8. Lepas tu X, Y. Lepas tu 5, negatif 19. Okey, ni A, B, C, D. Okey, X, Y. Okey, 1 AD. AD tolak BC sama dengan D, A, negatif B, negatif C. Darabkan dengan 5, negatif 19. Okey, so A tu kita dah ada iaitu 1, D dia ialah negatif 8, B dia ialah 2, C dia ialah 3. Lepas tu D dia ialah negatif 8, 1, negatif 2, negatif 3. Okey, 5, negatif 19. Okey, matriks dengan matriks korang kena darab dulu untuk jadi ringkasan. Yang ni bawah ni jadi apa ni? Negatif 8 tolak 6, negatif 14, betul tak? Betul ke? Betul lah. Betul Okay, yang ni pula negatif 8 darab 5. Sir, Ya. negatif kan satu tu kan negatif satu. Yang dekat A. Dekat A tu negatif 1. Sebab X tu sebab Oh, yes. Ada negatif kat sini, saya tak perasan. Okay, maksudnya negatif. 8 tolak 6, 2 lah ya? Betul? Betul Okay, so
tambah negatif 2 darab negatif 19. Lepas tu negatif 3 darab 5 tambah 1 darab negatif 19. Okey, ringkaskan. So, korang akan dapat negatif 40 tambah 38. So, yang ni korang akan dapat negatif 2. Negatif 15 tolak 19. So, ni korang akan dapat negatif 34. Cek ya, saya cek balik. Ini satu. Okey, sini negatif 1 ya. Ada silap tadi. 8 darab 5, 2 darab 19, negatif 3, negatif 1 darab 5, negatif 19. Okey. Negatif 15 tambah 19. So bawah ni 4 ya. Okey, bila korang darab 1/2 darab 2, 1/2 darab negatif 2, 1/2 darab 4. Jadi jawapan akhirnya nanti korang akan dapat XY sama dengan negatif 1, 2. So X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 2. Betul tak? Betul. Betul Betul. Alright. Okey, cukup dulu untuk hari ini sampai sini. Nanti yang bahagian cabar tu memang mencabar. Nanti kita akan sambung. Next class kita habiskan bahagian cabar ni. So baru kita akan pergi latihan untuk bab seterusnya pula, iaitu bab matematik pengguna. Okey, matematik pengguna banyak soalan ayat nanti kita akan tengok balik. Mungkin saya akan lompat, mungkin atau sebuat bab 3 dulu tengok macam mana. Okey, cukup dulu untuk hari ini. Ada soalan nak tanya? Ada. Tak ada Okey, selepas ni Admat, saya akan bagi link pukul 4 suku bagi korang rehat dulu. Okey? Okey, terima kasih semua. Bye. Saya Thank you, sir. Thank you, sir.